This call is now being recorded. Okey, nampak jelas ya? Okey, good. Sebelum kita mulakan kelas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak minta tolong Aish Hafi ada? Aish Hafi? Aish Hafi? Aish? Saya nampak Aish Hafi di sini tapi tak ada suara. Okey, Aish Hafi tak ada, tak apa. Okey, Adam Haris? Adam Haris? Okey, yang lain boleh off mic dan tadah tangan untuk bacaan doa. Saya nak dengar suara Adam Haris saja yang bukan beragama Islam boleh berdoa dengan cara yang sendirilah. Okey, yang lain tak perlu on mikrofon, hanya on camera saja. Okey, Adam Haris. Okey, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta' alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Adam Haris. Alhamdulillah. Adam Haris sihat dah? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, seperti yang awak nampak di paparan awak ni adalah markah untuk latihan suhu. Minggu lepas latihan suhu kelas UITM. Okey. Di sini ada yang ada antara awak yang screenshot bagi dekat saya, tak perlu sebab saya dah dapat markah awak kat sini. Okey, yang teguran yang saya nak buat ni Ahmad Fatullah. Ahmad Fatullah ada tak? Ada sesiapa nampak kawan Ahmad Fatullah? Okey, tak apa. Alright, seterusnya Haikal Zafrin. Nampak tak? 53%, 12%. Ini bukan markah Ini apa sebenarnya? Siapa tahu? Tak siap. Dia tak siap. Jadi yang mana apabila dia tak siap, kan? Saya tak boleh nampaklah markah dia. Contoh kat bawah, nampak? Dia tak jawab. Dia tidak jawab. Okey, kita tengok lagi di sini. Yang ada markah ni semua yang berjawab lah. Okey, nah saya nak tunjuk ni. MM, siapa MM ni? Ada tak dalam mesej saya? Saya mohon awak tulis nama penuh. Ada tak? Ada. Ada. So tengok di sini. Nur Balki Sofia binti Muhammad Nizam. Nat Comel. Saya tak tahu Nat Comel ni siapa. Kita tengok siapa Nat Comel ni. Oh ni kawan saya, sorry. Okey, ni kawan saya. Dia test saya punya quiz. Okey, sorry, minta maaf. Okey, dan kita ada Dayang Nur Arfa, kemudian Ahmad Muaz. Semua tulis nama penuh. Saya tanya, siapa MM ni? Agak-agak siapa? Orangnya ada di depan saya sekarang ni. Kita tengok. Saya nak dia menjawab Kita nak tengok siapa nama dia. Siapa tu? Mikael. Mana Mikael? Saya nampak dia. Mikael ada kan? Dia tutup kamera. Dia tutup kamera, betul tak Muaz? Betul. Tadi saya nampak muka dia. Dia jelas depan muka saya tadi. Okey. Saya tegur bukan untuk memalukan tau. Saya tegur supaya awak baca arahan dengan teliti, awak ikut arahan saya dengan betul. Sekarang ni awak bagi nama saya dekat sini MM. Saya nak tahu siapa MM ni. Saya perlu buka awak punya view sini kena tengok nama. MM. Adakah MM nama awak? Tidak. Ibu bapa awak bagi nama awak sedap. Cantik. Okey, ini untuk 5 UITM. Okey, tengok ada berapa orang je yang jawab? Berapa orang tu? Kan? Tak banyak jawab Kan? Aish Hafi jawab? Jawab dekat sini ada.
So nama siapa yang tak ada kat sini tolonglah jawab Saya tak ada upkan dekat dalam saya tak ada upkan nama dekat dalam grup Saya dah malas nak upkan nama sebab nanti ada parents kata saya ugut. Nanti parents kata saya ugut. Saya tak nak. Jadi awak tengoklah sendiri markah awak. Okey, seterusnya kita bagi pada 5 UTM. Okey, 5 UTM. Tengok 21 daripada 23. Kita tengok nama Okey, tengok. Kevisha 24% je. Awak tak tekan button submit. Ni Adam. Adam ada tak? Adam Hakim. Tengok nama dekat atas ni tak tulis. Perlu tak awak tulis nama dekat atas ni? Sebut. Perlu. Perlu. Kenapa awak tak tulis nama awak atas ni? Oh cikgu, yang tu saya tertekan cikgu. Tertekan. Oh jadi ni yang betul markah awak ni. Okey, kalau awak punya hantar 2 kali saya akan delete. Tengok saya delete. Jadi tinggal Adam Hakim yang atas ni je. Okey, terima kasih Adam. Ni tengok CBVNM. Ada ke orang nama CBVNM? Tak ada. Tengok siapa CBVNM ni? Pun tak ada nama juga. Jadi kalau tak ada nama tak ada nama, apa yang Cikgu Zaliha buat? Saya delete je. Kemudian siapa lagi Kevisha. Berapa banyak Kevisha hantar ni Kevisha? Berapa banyak Kevisha hantar? Pun samalah. Okey, jadi habislah dah habis dah pasal teguran saya tentang live worksheet. Ini dipanggil live worksheet. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada topik kita pada hari ini. Okey, saya akan masuk topik kita pada hari ini iaitu pengembangan dan pengecutan haba. Denny Iman dah buat. Dah buat yang mana tu Denny Iman? On mikrofon Denny Iman? Oh, Denny Iman. Tak bersuara dah. Quiz. Ini bukan quiz. Dia tak dengar saya sebut tadi kan. Okey. Saya nak tanya sekali lagi. Ahmad Muaz. Ahmad Muaz dengar tak explanation saya? Dengar. Adakah ini quiz? Ini quiz ke latihan tadi? Yang tadi tu, yang tadi Yang tadi saya tunjuk tadi tu apa? Quiz. Quiz. Bukan. Adam Maris, saya sebut quiz ke tadi Adam Maris? Tak. Kan, itu latihan haba. Latihan minggu lepas. Kan tajuk dia ada haba tadi. Kan? Kalau siapa rasa macam dia tak buat, tak ada nama dia, tengoklah balik. Awak punya message dekat dalam Telegram kelas. Cari balik. Tak apa. Habis kelas kan saya tunjuk sekali lagi. Mungkin ada yang tak puas hati lah. Cikgu, nama saya tak ada cikgu. Saya dah buat. Saya tak kata itu quiz. Itu adalah latihan minggu lepas. Okey, baiklah. Kita mulakan tajuk kita pada hari ini iaitu pengembangan dan pengecutan haba. Yang mana pada minggu lepas, saya dah bagi awak tonton ada beberapa video. Dan selepas awak tonton video, awak perlu jawab soalan quizzes rasanya. Bukan quizzes, soalan daripada live worksheet tadi, teachers made live worksheet. Betul tak? Amy Hazika. Okey, satu lagi teguran saya Dawish, tolong duduk elok-elok Dawish. Ni teguran saya Kita bila online class, maksudnya awak belajar seperti biasa Saya tak nak awak duduk atas kerusi, atas katil lah, baring-baring lah kan. Awak cuba tengok keadaan saya. Saya duduk elok je dekat kerusi, dekat meja ni. Pegang buku depan awak. Saya bukannya buat kelas yang macam tuition Ini adalah kelas seperti biasa. Cuma bezanya awak tak jumpa saya dalam kelas dekat SKTM. Awak jumpa saya dalam komputer awak. Awak jumpa saya dalam telefon awak. Teguran saya ni untuk semua orang. Sedangkan saya pun telah ditegur. Orang jabatan pun, orang KPM pun tegur. Cikgu, duduk elok-elok tengah meeting. So sekarang ni saya kelas dengan awak. So duduk elok-elok. Dawish, duduk elok-elok. Tak naklah duduk-duduk atas katil lah, baring-baring lah. Santai-santai macam tu lah. Duduk elok-elok, proper-proper. Duduk dengan sopan. Dalam keadaan yang selesa. Macam mana awak nak belajar dengan keadaan atas katil baring-baring? Duduk, buka buku teks awak dan sebagainya. Pegang pensel. Saya tak ambil masa lama. Dia lebih kurang 30 minit atau 40 minit sahaja. Kemudian saya bagi awak kerja. Selepas tu awak nak rehat-rehat lah. Gunakan masa. Kita PDPR pembelajaran di rumah. Walaupun keadaannya di rumah. Dah membebel saya pagi ni. Alright.
Okey, baiklah kita mulakan dengan pengembangan dan pengejutan haba. Sebelum kita mula dengan pengembangan dan pengejutan haba, saya nak imbas kembalilah apa yang kita telah belajar. Alright, apa yang kita telah belajar. Okey, kita ada maksud haba di sini. Saya nak tolong jawab. Farah Dania. Farah Dania. Boleh dapat jawapannya di muka surat. Boleh dapat jawapan di muka surat 146. Muka surat 146 tulisan yang dihitamkan. Apa tu maksud haba, Farah? Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Terima kasih. Okey. Walaupun di dalam latihan yang saya berikan, awak dah jawab betul, cikgu salahkan. Okey, tak ada masalah. Saya akan review setiap orang punya paper tu dan kita akan ubah markah jika ada kesilapan teknikal di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud suhu. Nadiatul Antasha. Nur Nadiatul Antasha. Ya, cikgu. Okey, apakah maksud suhu? Pada buku teks muka surat 146. Sepatutnya awak dah ready dengan buku teks depan awak. Suhu Okey, Nadiatul. Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan suatu bahan. Okey, terima kasih. Next, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Alat mengukur suhu, izdihar. Saya nampak izdihar tadi. Izdihar. Okey, apakah alat untuk mengukur suhu, izdihar? Apa yang kita gunakan nak ukur suhu? Ada dekat muka surat 146. 146 tu. Bangunlah mandi makan ubat. Boleh? Dia mula daripada huruf T. Termo. Temu apa, Izihar? Okey, Safa Amani. Jawab. Tak apa, Izihar. Next time. Safa? Termometer bilik. Good. Termometer. Terima kasih. Next, kita pergi kepada seterusnya. Okey, apakah unit piawai bagi suhu, Tengku Mohsin? Ya, termometer makmal. Bukan, unit piawai bagi suhu. Darjah? Muka surat 146. Darjah kepanasan atau Bukan. Unit piawai, Mohsin. Unit piawai yang digunakan untuk mengukur suhu ialah darjah. kat mana tu, cikgu? Muka surat 146, Mohsin. 146 buku teks. Okey, tak apa, Mohsin. Sekejap, Adang Haris. Adang Haris, tolong Mohsin. Dia tak nampak. Darjah Celsius. Okey, nampak tak perkataan darjah Celsius, Mohsin? Nampak? Okey, good. Next. Nampak, cikgu. Okey, Alhamdulillah. Next, takat beku air. Sama-sama semua orang. Berapa takat beku air? Ini pada muka surat berapa? Siapa tahu? 146. 150. Saya ulang. Muka surat 150. Takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Seterusnya, takat didih air berapa? 100 darjah 100 Celsius. darjah Celsius. Next, aras meniskus. Aras meniskus ni cara untuk mengambil bacaan termometer pada muka surat 148. Okey, kedudukan mata kena betul pada kedudukan yang melengkung di bahagian atas. Itu dipanggil aras meniskus. Okey, dan tajuk hari ini kita nak belajar apabila bahan menerima haba. Okey, tengok pada tulisan merah sahaja. Tulisan warna merah. Azrul Zuhairi. Azrul.
Azrul? Ya. Okey. Kenapa ada gema tu? Azrul kenapa masuk sampai 2 nama? Okey, tak apa. Marisa Kristina. Marisa Kairina, sorry. Marisa? 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 Okey, tak apa. Faris? Muhammad Faris? Muhammad Faris? Okey, Dawish. Tolong. Dawish, baca yang tulisan warna merah. Menerima? Dawish tak on mic. Menerima haba Lepas lebih tu? panas, suhu meningkat, aras cecair meningkat, mengembang. Okey, terima kasih Dawish. Okey, jadi untuk hari ini, apabila awak belajar tentang bahan menerima haba, bahan tu akan menjadi lebih panas. Kemudian suhu bahan tersebut akan meningkat dan aras cecair di dalam termometer. Dalam termometer tu ada aras cecair warna silver tu, warna perak dia akan menaik, meningkat dan seterusnya bahan akan mengembang. Kemudian awak tengok kepada seterusnya. Jika bahan itu kehilangan haba, tengok tulisan merah, perkataannya berlawanan. Perkataannya berlawanan. Yang mana bahan kehilangan haba, bahan, minta maaf saya tak warnakan lebih sejuk di sini. Okey. Bahan tu menjadi lebih sejuk, suhu menurun, aras cecair menurun dan bahan akan mengecut. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada buku teks, muka surat 154. Muka surat berapa tadi? Okey, muka surat 154. Buku teks muka surat 154. Okey. Baiklah. Di sini awak akan tahu tentang pengembangan dan pengecutan bahan. Kita pergi kepada pengembangan bahan je dulu. Apa maksudnya pengembangan bahan? Bahan tu mengembang. Okey, tengok bahan mengembang apabila menerima haba. Bahan mengembang apabila menerima haba. Situasinya di dalam buku teks awak, okey. Melia menuang air panas ke dalam botol minuman. Lalu dia menutup botol tu dengan ketat. Beberapa minit selepas tu dia mendapati meletup kat situ. Penutup botol tu tak adalah meletup. Terbuka sendiri macam tu. Lepas tu ada bunyi pelepup macam tu. Alright, seterusnya. Apa yang menyebabkan penutup botol tu terbuka? Okey, jadi kat sini kita dah tahu tadi, saya bagi dah awak dekat tadi depan. Mula-mula tadi slide saya. Ada ayat yang ada mengembang dengan mengecut. Ada ayat mengembang dengan mengecut. Jadi bila ada soalan begini, kebiasaannya ada 2 soalan yang ditanya. Satu adalah pemerhatian. Kedua adalah inference. Saya ulang Satu adalah pemerhatian. Kedua adalah inference. Okey, Natra. Natra kasih. Natra kasih. Ya, cikgu. Okey, agak-agak Natra Ya. Okey, agak-agak kenapa botol ni boleh meletup ni Kenapa botol dia terbuka? Agak-agak kenapa? Ada tak kewujudan haba di sini? Sebab Ada tak wujudnya haba di sini? ada Ada. Haba dekat mana tu haba tu? Haba air daripada panas. mana? Air panas. Good. Terima kasih Natra. Okey, mari kita lihat. Air panas. Okey, air panas. Terima kasih. Okey, pemerhatian. Pemerhatian ni apa yang boleh dilihat? Apa yang awak boleh lihat? So, apa pemerhatian dia? Penutup botol terbuka. Saya ulang pemerhatian adalah penutup botol terbuka. Awak nampak penutup botol ni terbuka. Jadi bila kata inference adalah sebab. Inference adalah sebab. Jadi kenapa penutup botol terbuka? Jadi kita guna perkataan mengembang di sini. Jadi apa yang kembang? Bukannya botol yang mengembang, bukannya air yang mengembang, bukannya badan botol ni yang mengembang, bukan tangan dia yang kembang, bukan air panas ni yang bukan kembang, bukan semua tu yang mengembang. Tapi apa yang mengembang di sini?
udara di dalam botol. Nampak di sini ada bahagian atas udara kan? Ada bahagian atas udara dekat botol ni kan? Udara tu yang akan mengembang. Kenapa udara ni mengembang? Kerana menerima haba. Jadi ayat dia adalah udara dalam botol mengembang apabila menerima haba. Seterusnya. Okey, ini situasi ni selalu berlaku. Situasi ni selalu berlaku kalau awak pakai gelas plastik Kalau awak pakai cawan plastik senang je mak awak cakap. Pergi letak sabun. Bagi dia licin-licin. Lepas tu gelas yang cawan yang melekat ni akan tertanggal. Betul? Kan? Selalu guna sabun kan? Tapi ini apa jadi kalau gelas kaca? Gelas kaca kadang-kadang awak salah pusing-pusing boleh jadi pecah. Boleh jadi pecah. Okey, di sini dua gelas yang melekat antara satu sama lain. Gelas tu ada bertindan melekat ni. Tak boleh tarik muka dia masamnya. Tak boleh nak tarik. Habis apa dia buat? Dia masukkan ais. Tengok gambar buku teks awak. Sama je dengan skrin saya. Dia masukkan ais di bahagian dalam ni. Bahagian atas, gelas yang atas. Bukan bawah Dia masukkan gelas atas. Kalau tadi air panas, mengembang. Kalau sekarang kita masuk ais, apa jadi? Perkataan apa? Mengecut. Yes. Mengecut. Bagus semua orang. Mengecut. Bila saya open boleh jawab lah. Buka lah mic. Okey. Tak adalah macam saya cakap seorang kan. Okey. Dekat sini mengecut. Mengecut. Kemudian selain daripada dia letak ais kat sini, tadi kita nak pisahkan dia. Kita nak satu kecut, satu kembang. Kan? Kita nak satu mengecut, satu mengembang. Okey. Saya nak tanya. Aish. Ni cikgu. Okey Aish. Kalau tadi budak ni, Milia ni, dia masuk ais dekat dalam gelas pertama, gelas tu mengecut. Saya nak kembangkan gelas kedua. Gelas di bawah ni. Saya nak mengembangkan dia. Agak-agak Aish, apa perlu saya buat dengan gelas nombor 2 ni? Letak air panas. Bagus. Good. Terima kasih Aish. Saya letak satu bekas dengan air panas. Saya rendamkan gelas ni dalam air panas. Bukan semua Saya hanya rendamkan gelas yang bahagian bawah saja. Bila saya dah rendamkan bahagian bawah dengan air panas. Macam tu ke? Betul lah. Saya rendamkan dengan air panas. Gelas bawah ni akan mengembang. Bila dia mengembang, akan longgar. Bila longgar, apa jadi? Gelas tadi tu boleh dipisahkan. Okey, apa pemerhatian dia? Gelas berjaya ditanggalkan. Apakah inference dia? Kerana gelas mengecut apabila kehilangan haba. Jadi gelas yang atas ni yang mengecut. Dia tak ada buat apa-apa kat bawah ni. Jawapan kedua macam tadi situasi kedua Aish jawab. Selain daripada guna ais tadi, boleh je dia nak rendamkan gelas di bahagian bawah dalam air panas. Okey, seterusnya. Untuk kerja rumah awak selepas ni, tolong buka muka surat 157. Saya ulang Buku teks, muka surat 157. Okay, saya dah type kat ruangan chatting. Buku teks, muka surat 157. Okey. Kenapa apa tu? Saya tak cikgu, kenapa monisiul? Apa tu monisiul? Molecule. Molecule? Apa tu molecule? Merkuri kot. Mercury ke molecule? Molecule. Salah tulis. Okey, mercury. Kejap Aish. Simpan dulu jawapan soalan awak. Kejap lagi saya terangkan. Boleh? Saya habiskan ni dulu. Okey. Untuk aktiviti ketiga, saya minta awak tolong lakukan di rumah. Tolong lakukan di rumah. Okey. Di dalam aktiviti muka surat 157, besen kaca tu dekat rumah tak ada besen kaca kan? Jadi tolong gunakan bekas yang sesuai lah. Contoh mak awak ada tray untuk buat kuih ke apa kan? Tapi kena berhati-hati semasa menggunakan air panas. Kena berhati-hati semasa menggunakan air panas. Minta bantuan lah. Minta bantuan ibu bapa awak untuk tolongkan lah. Jadi awak hanya perlukan beberapa barang saja, iaitu
awak perlukan belon. Okey, belon. Kemudian awak perlukan botol air. Botol air mineral tu lah. Botol air mineral, ikatkan, masukkan masukkan muncung belon tu pada dalam botol plastik. Kemudian isikan air panas, rendam. Lepas tu sama juga dengan ais lah. Tak payahlah banyak-banyak Tak payah banyak-banyak, sikit je. Kita nak tengok apa jadi pada belon tu. Alright. So saya bagi jawapan di sini. Cikgu. Kenapa? Saya tak ada belon. Saya tak ada belon. Habis saya nak kena bagi awak belon. Muaz, Kedai belilah. kan kawan dah marah, tak ada belon belilah. Takkan saya nak bagi awak belon? Adakah saya suruh buat hari ni? Tak ada. Saya bagi masa awak kerja sampai hari Ahad. Tak ada masalah pun. Saya bukan kejam tau. Hari ni kena buat. Tak ada. Dan saya bagi masa sampai Ahad. Tapi ada pun saya bagi masa sampai Ahad pun tak buat juga. Jadi ada ke tak buat saya denda awak? Pernah saya denda ke? Tak pernah saya denda kan? Alright. Ada Cikgu Nizam di sini. Assalamualaikum Cikgu Nizam. Waalaikumsalam. Tak sedar Cikgu Nizam masuk, minta maaf. Okey. Jadi aktiviti hari ini saya nak awak tolong buat bersama ahli keluarga di rumah. Mohon bantuan ibu bapa lah Mohon bantuan ibu bapa. Jadi dalam eksperimen ni menggunakan bekas kaca, besin kaca. Jadi awak tak ada besin kaca kat rumah. So awak tolonglah minta tolong bantuan ibu bapa, kita sesuaikanlah dengan keadaan. Mungkin masuk dalam tupperware kecil ke. Bukan perlu besar-besar macam besin besar-besar tu tak payah. Kita nak rendamkan, tujuannya adalah untuk tengok apa jadi pada belon tu. Apa jadi pada air panas, apa jadi pada udara dalam botol air apabila udara tu terkena air panas. Jadi just rendam saja, kena tengok sekejap je. Tengok dalam 2-3 minit apa jadi pada belon tersebut. Okey, kemudian selepas je awak tengok ada perubahan akan ada perubahan. Darwish tanya, cikgu saya tak ada belon. Takkanlah saya nak hantar belon kat rumah awak kan Darwish kan? Pergilah beli belon kan. Kedai pun dah buka. Janganlah pula pergi beli belon sampai banyak-banyak. Kan macam nak buat birthday to you pula kan? Tak payah beli banyak. Beli sikit je. Lepas tu nanti simpan lah. Tak pun lepas tu petang-petang awak boleh main belon kan? Lepas tu berhati-hati. Yang paling penting ialah berhati-hati semasa. Ya, Cikgu. Itu ini buat apa, belon ni untuk mengembang dan mengecut Ya, untuk mengembang dan mengecut. Okey, apa selain daripada belon, mungkin juga ada benda-benda lain yang material yang lebih kurang macam belon jugalah. Kan? Mungkin boleh suruh budak cubalah jadi ke tak jadi. Okey, terima kasih Cikgu Nizam. Macam getah-getah ke kan? Tengok dia ada keadaan dia berubah tak berubah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cadangan Cikgu Nizam. Okey, tapi awak boleh juga cubalah letakkan plastik ke apa ke. Lepas tu awak tengok jadi ke tak jadi. Dan kalau tak jadi kenapa? Ada sebab kenapa eksperimen ini memerlukan belon. Ada sebab yang mana sifat bahan belon tu sendiri. Apa sifat bahan belon tu sendirilah. Okey. Kemudian semasa awak menggunakan air panas tu berhati-hatilah. Lepas awak rendam dalam air panas, kemudian awak kena rendam dalam ais lah. Tak semestinya ais tu kena banyak sikit je. Dan eksperimen yang awak buatlah pada hari Ahad nanti Okey, kemudian awak kena salin dalam buku tulis semua step yang ada di dalam buku teks awak tu. Awak kena salin semua dalam buku teks awak tu. Tapi gambar tidak perlu dilukislah untuk memudahkan awak, tak perlu lukis gambar. Jadi di sini seperti di dalam jadual buku teks awak, saya dah bagi tahu di sini pemerhatian. Okey. Tetapi di sini saya kosongkan bahagian inference. Saya nak awak tulis inference awak. Nak tulis inference ni awak boleh merujuk kepada awal-awal tadi yang tentang tentang botol dengan gelas tadi. Dia ayat yang sama je. Dalam inference ni perlu ada perkataan mengembang atau mengecut. Right? Okay? Boleh? Ada soalan tak tentang lagi sekali tentang aktiviti? Cikgu nak tanya soalan. Apa dia Safa? 157 muka surat tu kena buat. Kena buat sayang. Baca depan ni. Baca depan ni. Kan Cikgu Leah ada tunjuk skrin ni. Safa nampak tak skrin saya? Nampak. Tapi kena hantar kat Telegram ke? Macam tak pernah hantar je. Tak pernah hantar ke kerja kat Telegram? Safa?
Kan semua kena hantar kan? Kena hantar apa? Kena hantar yang awak tulis lah. Yang awak tulis tu bukannya hantar gambar awak buat kerja tu, tidak. Awak dah salin kan? Awak dah salin dalam buku teks ni, awak dah salin dalam buku tulis tadi kan? Awak dah salin, kemudian awak hantarlah gambar tu. Hantar gambar yang awak dah salin ni. Nanti awak kan semua orang, awak boleh baca arahan saya jelas. Arahan saya jelas. Awak baca, jangan baca sekali, bacalah 2-3 kali baru faham. Ya? Alright, seterusnya. Lepas ni saya buka balik semula soalan. Alright, seterusnya. Kita lihat kepada prinsip pengembangan dan pengecutan bahan pada muka surat 158. Alright, siapa yang tak dengar? Saya tulis dekat bahagian chatting. Dengar. Teks. Muka surat berapa? Dengar cikgu. 158. 158. Alright. 158. Buku teks muka surat 158. Jadi prinsip pengembangan dan pengecutan ni awak boleh nampak dalam kehidupan seharian kita. Okey, awak boleh nampak tapi selama ni awak tak tahu kenapa macam tu. Sebenarnya ada sebab kenapa dia macam tu. Contoh kita ambil contoh sebagai wayar elektrik, kabel elektrik yang dekat rumah awak. Awak tengok kenapa dia pasang kendur. Tahu kendur? Tahu tak kendur? Kendur tu maksudnya melayut macam tu lah. Dia tak adalah straight macam tu tegang dia pasang. Tidak. Ada sebab kenapa. Macam mana Muaz? Tunjuk Muaz. Wire kendur. Dia pegang wire speaker dia buat kendur macam tu. Alright. Itu kendur. Itu tentang wire elektrik atau kabel elektrik. Begitu juga dengan landasan kereta api. Landasan kereta api di mana di bahagian landasan tu dia akan wujud ruang gap antara besi tersebut. Jadi kenapa begitu? So berbalik kepada prinsip pengembangan dan pengecutan bahan yang mana saya ulang sekali lagi, bahan akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Jadi kita ni harian hidup kita pagi panas, bila panas besi akan mengembang. Jadi bila malam sejuk, bila sejuk besi tu kehilangan apa dia akan mengecut. Jadi dia kembang kecut. Bukan macam hidung awak kembang kuncup tau. Bukan hidung. Ni besi. Okey. Jadi bila dia mengembang mengecut, jika tiada ruang antara besi tersebut, lama kelamaan besi akan apa Balkis? Besi apa Balkis? Nampak kepala je Balkis. Hidung tak ada. Mata pun tak nampak. Besi apa Balkis? Tak apalah. Mungkin lain tak ada kot. Okey, besi akan bengkok. Bengkok dan seterusnya ada kemungkinan akan berlaku kereta api tergelincir. Okey, mari kita lihat. Ni besi ni besi di jambatan ni. Dekat jambatan ni, dekat sini ada besi tengah-tengah ni. Awak boleh lihat dalam buku teks awak muka surat 158 ada besi di situ. Yang mana di penyambungan besi tersebut ada wujudnya ruang-ruang di situ. Jadi apa jadi jika tiada ruang tersebut? Tengok di dalam buku teks awak, kawan ada seorang budak ni fikir, dia kata kalau tak ada besi tu patah kot. Jadi begitulah kiranya. Jadi bagaimana ruang tersebut memainkan peranan dalam pembinaan besi itu, dalam ruang tu, apa fungsi ruang tu sebenarnya pada jambatan, besi di jambatan tersebut. Okey, bagaimana? Jadi ruang tadi tu membolehkan, sama seperti dalam buku teks awak, ruang yang pada penyambungan besi itu membolehkan jambatan tu mengembang pada waktu siang hari panas kan? Betul? Kan panas kan? Jadi besi tu akan mengembang sebab dia menerima haba daripada suhu persekitaran. Jadi bila malam hari apa jadi pada besi tersebut? Darwish? Kalau siang dia mengembang, kalau malam apa jadi pada besi tu Darwish? Mengecut. Darwish mengecut. Okey, Amy Hazika, kenapa besi mengecut? Kalau kat sini besi mengembang menerima haba. Amy, kalau besi mengecut kerana? Sejuk. Bukan sejuk. Saya ulang. Okey, kalau besi mengembang menerima haba. Kalau besi mengecut kenapa? Kehilangan haba. Yes, Natra. Terima kasih Amy. Itu jawapan kawan Amy Okey, terima kasih. Jadi besi mengembang menerima haba. Besi mengecut kehilangan
haba. Jadi menerima haba tu waktu siang lah. Mana ada menerima haba waktu malam kan? Alright, seterusnya kita lihat pada ni yang tadi saya sebutkan mula-mula tadi tentang landasan kereta api. Ini landasan kereta api dibuat daripada besi bukan kayu bukan kayu kan? Besi Alright. Cikgu. Ya. Kalau dekat jambatan kerubung tu ada juga besi Jambatan macam tu. kerubung saya tak nampak. Tapi bahagian tepi mungkin ada. Sebab saya tak ada stop pula tengok besi ada ke tidak. Awak janganlah pula pergi kat jambatan berhenti tengah tu tengok besi ada tidak. Janganlah pergi. Sah-sah memang kena langgar. Jangan. Cikgu Leha kata ada besi dekat jambatan, pergi stop. Suruh bapak awak stop tepi jalan. Cikgu bapak, ayah nak tengok besi kejap. Saya tak ada pula suruh macam tu kan. Sebenarnya besi tu ada wujud. Kan, tapi Nizam. Biasanya jambatan, kalau jambatan yang kecil-kecil kan, dia bahagian bawah rasuk dia tu, dia punya gelegar dia tu, dia dengan yang tiang yang di tebing, dia akan ada sedikit gap, ada ruang. Oh, okey. Jadi atas jambatan yang kecil biasanya atas tu dia tar penuh. Dia tar terus, tapi bahagian bawah tu antara gelegar dengan rasuk dia, tiang di tebing, dia ada gap dia, ada jarak lebih kurang dalam 1, 2, 3 inci gitulah. Biasanya. Biasa kalau jambatan yang panjang, permulaan naik jambatan tu dia ada besi. Dia ada besi yang macam Cikgu Leha tunjuk tadi. Tu dia. Okey, terima kasih Cikgu Nizam. Okey, maksudnya tadi Cikgu Nizam beritahu besi tu ada tapi dekat bahagian bawah jambatan tu. Bahagian atas tu awak nampak kesan turap je lah. Jalan tar tu diturap saja. Tapi walau macam mana pun sebenarnya wujud. Sebenarnya ada sambungan, ada ruangan tu tapi kita tak nampak lah. Tak payahlah awak pergi tengok sampai ke bawah-bawah kan. Betul tak? Alright. Okay. So basically-nya adalah sebenarnya dasarnya adalah untuk menunjukkan bahawa antara besi dengan besi tu sebenarnya ada gap lah. Ada gap, perlu ada gap. So di sini pun ada gap ruang pada penyambungan landasan kereta api. Okay. Panas kan? Jadi bagaimana fungsi ruang tadi tu? Okey, membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat dan juga membolehkan landasan mengecut ketika suhu persekitaran menurun. Jadi dia ada konsep samalah tadi, mengembang dan mengecut. Jadi apa jadi? Tengok di sini. Apa jadi jika tiada ruang tu? Lama kelamaan, bukanlah maksudnya 1-2 hari, mungkin bertahun-tahun. Lepas tu apa jadi? Landasan tadi tu akan bengkok, dan seterusnya boleh mengakibatkan kereta api tergelincir. Alright, seterusnya kita lihat yang terakhir. Ini yang paling best. Saya paling suka yang ni sebab saya boleh nampak jelas. Kat mana-mana pun boleh nampak kan? Betul tak? Dekat rumah, luar rumah pun. Awak kejap lagi awak habis saya GM pun awak boleh tengok kat luar. Tak payahlah keluar sampai pergi ke Tesco, ke Aeon kan? Kat luar rumah awak pun boleh nampak. Awak boleh nampak kabel elektrik tu. Kabel elektrik. Sampai nak kencing. Sampai nampak yang baju. Okey, apa yang baju. Okey, sampai kabel elektrik dipasang kendur. Kendur tu maksudnya tadi macam tadilah. Awak kendurkan. Lepas tu dia sebenarnya kenapa dia kendur? Supaya bila waktu siang hari dia mengembang ke mengecut? Cepat. Mengembang. Jadi mengembang. Bila mengembang, wire tu kabel tu akan tegang ke kendur? Cepat Tegang. bagi saya jawapan. Tegang. Tegang. Ya. Tegang. Ya. Tegang ke kendur? Tegang. Jadi bila mengembang maksudnya saya dia membesar. Yulia, Ya Cikgu Nizam? Ya. dah cakap tadi kan waktu tengah hari. Dia orang kata tegang kan? Tegang. Cuba awak dengar apa? Cuba ambil prinsip haba masuk kembang, haba keluar kecut. Maksudnya haba masuk, benda tu akan jadi kembang. Objek akan jadi kembang, haba keluar, objek akan kecut. So kalau tengah hari agaknya wire tu kena haba tak? Haba masuk ke haba keluar? Murid-murid jawab. Jawab cepat. Waktu siang, Tengah hari. wire kena haba masuk ke haba keluar? Masuk. Bila haba masuk dalam objek jadi kembang.
Kalau wire, haba masuk dalam wire tu, wire jadi apa? Wire jadi kendur. Wire kembang ke wire kecut? Kembang. Kalau kembang dia jadi apa? Sebab menerima haba. So dia kendur ke dia tegang? Dia melayut ke dia tegang? Dia kendur. Kendur. Dia? Okay. So waktu tengah hari dia kendur lah kan Cikgu Nizam? Ya. Dia kembang. Dia melayut. Kembang. Jadi awak kena ingat waktu siang hari, waktu tengah hari tu haba masuk. Bila haba masuk dia kembang. Bila kembang dia kendur. Apa Cikgu Nizam? Haba masuk objek kembang, haba keluar objek kecut. Kembang tegang ke kendur? Kita singkatkanlah. Haba masuk objek kembang, haba keluar objek kecut. Betul? Betul. Okey. Betul tak Cikgu? Macam salah aja. Tak, haba masuk dalam objek. Tak, bukan. Sekarang ni wire tu kembang ke wire tu kendur ke wire tu tegang? Bila kembang tu maksudnya dia kendur lah. Cikgu Nizam, dia bila dia kembang, dia saiz dia menjadi besar Cikgu Nizam. Bila menjadi besar dia akan menegang. Tegang. Malam dia akan kendur Cikgu Nizam. Malam akan kendur. Haba masuk dia akan jadi. Okey. Sekarang ni dia haba masuk. Haba masuk dia mengembang. Bila mengembang saiz dia akan jadi besar. Dia akan menarik. Dia kembang. Dia bukan jadi besar, dia akan jadi panjang maksudnya. Oh, dia jadi panjang Iyalah, sebab tu itu jadi kendur. Betul? Jadi siang hari dia kendur lah. Dia kendur lah. Sebab dia panas kan? Oh, sebab saya berfikir seperti dia, bila dia mengembang, jadi saiz dia akan, maksud saya dia memanjang lah. Bila memanjang, dia akan jadi mengendur lah. Okey. Macam landasan kereta api, bila siang panas dia akan memanjang, dia akan bercantum. Antara gap dengan gap tu dia akan bercantum, betul? Betul. Dia kecut, dia jadi lebih kecil. Alright, okey, kita ulang sekali lagi. Dekat wire kabel elektrik ni agak mengelirukan sedikit, okey? Agak mengelirukan sedikit, okey. Saya ulang dengar betul-betul. Okey. Bila siang hari, kabel elektrik akan menerima haba. Menerima haba tu maksudnya haba masuk. Bila haba masuk, kabel akan mengembang. Okey, bila mengembang saiz dia akan memanjang. Dia kembang jadi dia akan kendur. Jadi sebab tu waktu siang hari awak nampak kabel tu kendur. Melayut macam tu. Melayut lah, kendur. Okey. Jadi bila waktu malam hari dia dah kehilangan haba. Haba dah keluar. Haba dah keluar jadi dia kecut. Bila kecut dia akan naik balik. Biasa pagi dia tegang. Waktu pagi. Waktu pagi Alright. Okey, seterusnya bagaimana tadi? Bagaimana kabel elektrik itu dipasang kendur tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Jadi wayar tadi akan mengecut apabila suhu persekitaran menurun lah. So tadi kena ingat semula lah Cikgu Nizam bagi tips tadi. Haba masuk, kembang. Haba keluar, kecut. Alright. Okey, seterusnya untuk santai sains. Jadi minggu ni awak buat 2 kali lah, 2 benda. Okey, ni muka surat 160. Seterusnya muka surat 160. Buku teks muka surat 160. Okey, ini santai-santai. Maksudnya saya tak sorry. Alamak. Kejap. Kejap. Saya dah termiss. Kejap ya. Okey. Ini adalah santai-santai lah. Maksudnya awak buat selepas awak siapkan kerja awak. Selepas awak siapkan aktiviti awak yang muka surat 157 tu. Okey, awak buat secara santai lah di sini. Okey, awak buat santai-santai. Awak buat aktiviti dia. Nama dia termometer saya. Guna straw. Dengan belon tadi kan. Belon selepas awak buat tadi kan. Awak potong belon tu. Awak ikat dekat botol yang tadi tu. Lepas tu awak masukkan straw.
Alright. Ini saya tak wajibkan lah. Awak boleh buat, awak rasa awak ada masa lapang lebih, awak buat lah. Alright. Tapi yang tadi tu wajib lah tapi saya tak adalah nak sampai nak denda awak tak buat pun kan. Okay, seterusnya. Kita imbas kembalilah. Kita ingat kembali apa pelajaran kita yang kita belajar hari ni. So, kita belajar apa hari ni tadi? Pengembangan dan pengecutan bahan. Ya, pengembangan dan pengecutan bahan. Okey. So apabila bahan menerima haba, jadi di sini ada 3 poin sebenarnya awak kena ingatlah. Menerima haba, lihat pada warna merah Menerima haba lebih panas, meningkat dan mengembang. Maksudnya apabila bahan tersebut menerima haba, bahan menjadi lebih panas, suhu meningkat, okey, aras cecair termometer meningkat dan bahan akan mengembang. Okey, bahan akan mengembang. Dan manakala jika bahan kehilangan haba, bahan menjadi lebih sejuk. Dia berlawanan lah. Sebenarnya kalau pada saya, tips dia sebenarnya awak ingat satu je. Awak ingat satu poin je ni. Sebelah sini je awak ingat, menerima haba je. Selepas tu untuk kehilangan haba, semuanya adalah opposite. Berlawanan, iaitu kalau lebih panas, lawan dia lebih sejuk lah. Suhu menurun, aras cecair dalam termometer menurun dan juga bahan akan mengecut. Jadi tadi apa Tengku Muhsin? Yang surat 160 tu, langkah-langkah dia nak kena salin ke? Salin. Okey. Kalau awak nak buat, awak salin lah. Kalau awak tak nak buat, tak apalah. Tak ada masalah. Itu optional, itu pilihan. Okey, itu pilihan. Terpulang. Awak rasa awak nak buat. Tapi yang mula-mula tadi tu wajib. Okey, seterusnya saya ulang sekali lagi. Okey, so paling penting sekarang ni ingat. Iaitu satu, haba, menerima haba, haba masuk, bahan mengembang. Haba keluar, bahan mengecut. Okey, habis kelasan kita hari ni. Jadi untuk hari ni jangan lupa ramai tak isi kehadiran. Ramai tak isi kehadiran untuk hari ni. Kan? Bukan hari ni punya tak isi kehadiran, yang lepas-lepas pun ada yang tak isi. So awak buat aktiviti 3 mari uji pada halaman 157. Kemudian awak buat aktiviti santai ni. Santai ni pilihan lah ya. Salin semua langkah-langkah dia. Gambar tidak perlu dilukis. Siapkan tugasan sebelum hari Ahad. Okey, saya nak menjawab soalan daripada Aish Hafi tadi. Hafi, ulang soalan tadi. Merkuri, kenapa merkuri tak boleh kena kat manusia dan kenapa tak elok untuk manusia? Okay, saya jawab. Dulu-dulu, merkuri adalah satu bahan yang dia akan mengembang dan mengecut apabila kehilangan haba. Sebenarnya bila awak sentuhkan termometer tu dekat dalam bahan air panas ataupun air sejuk, yang mengembang mengecut tu adalah merkuri tu sendiri, bukannya termometer kaca tau, merkuri tu. Jadi bila dia mengembang dia akan naik. Aras merkuri tu akan naik. Bila awak sentuh kat dalam air sejuk, dia akan menurun aras tu. Okey. Berbalik kepada soalan Aish tadi, kenapa bahaya pada manusia? Sebab merkuri ni sebenarnya racun. Dia boleh meruap. Dia boleh meruap. Maksudnya kalau dia pecah, dia ada di atas meja, awak boleh nampak dia sekejap je. Dalam masa beberapa minit dia akan hilang. Dan dia hilang akan jadi gas ke ataupun dia masuk dekat kulit awak. Okey, kesannya dia beracun. Dia beracun. Okey. Sebab itulah, sekejap saya cerita dulu beracun. Okey, apa yang berlaku dekat sekolah kita dulu tahun 2019, saya guna merkuri tu, termometer merkuri, dan termometer merkuri terpecah. Okey. Dan apa tindakan saya? Adakah saya bersihkan merkuri tersebut? Tidak. Saya tutup bilik sains, saya telefon siapa? Bomba. Yes, saya tulis bomba. Saya call bomba sebab bomba yang akan handle merkuri tersebut. Saya tak boleh. Okey. Apa kesannya jika merkuri tersebut terkena awak? Kulit awak. Awak hidu gas dia ke ataupun awak sentuh dia akan masuk kat kulit awak.
Apa kesannya pada badan awak? Okey. Satu, awak akan mengalami sakit kepala, pening-pening, dan kalau tindak balas pada badan awak teruk, awak akan muntah-muntah dan boleh dimasukkan ke dalam hospital. Tetapi jangan takut. Okey, tetapi ada banyak penjual barang-barangan sains yang sekarang ni mereka tidak menggunakan mercury. Jadi termometer yang ada dekat sekolah kita tak guna mercury. InsyaAllah kalau bersemuka nanti sekejap Muaz Okey. Sebab tu sekarang kalau kita dapat bersemuka nanti insyaAllah saya akan tunjukkan pada awak mercury di sekolah kita bukan warna silver, bukan warna mat, bukan warna perak tetapi warna merah. Kerana kita gunakan alkohol. Bukan saya. Tapi penjual barangan sains tu mereka menukarkan mercury tu kepada alkohol kerana sifat alkohol pun lebih kurang macam mercury, which is dia akan mengembang dan mengecut tetapi dia tidak beracun, tidak ada efek kepada manusia jika terkena kulit. Okey. Jadi kalau pecah, macam mana bomba tu nak bezakan dia alkohol ke mercury? Sebab bomba tu ada buat eksperimen depan saya. Kalau yang pecah tu adalah alkohol, bila mereka bakar, dia akan terbakar. Sebab alkohol apabila terbakar, dia akan menyala lah. Dia akan terbakar, ada api di situ. Okey, jadi untuk langkah keselamatan kerana termometer digunakan oleh murid-murid sekolah rendah kan. Jadi kalau pecah, insyaAllah lah takkan ada takkan beracun lah kira sebabnya kita gunakan mercury. Jadi digantikan dengan alkohol. Okey, Nukman pula. Muaz, apa Muaz? Soalan? Nukman pula. Apa cikgu kata alkohol dia tak bahaya kan? Apa dia? Ulang? Apa alkohol ni dia tak bahaya kan tadi? Cikgu cakap. Ya. Tapi kan, yang termometer kecil-kecil tu dia pakai alkohol kan? Itu saya tak pasti. Kalau dekat klinik saya tak pasti. Saya sebut ni tentang termometer di sekolah. Kalau yang doktor guna tu, saya tak tahu. Oh cikgu, kalau termometer bilik tu dia pakai apa sebenarnya? Okey, termometer bilik yang mak awak tembak kat kepala tu ke? Kat dahi tu ke? Tak, okey. Ada satu termometer, kalau awak perasan yang termometer sekarang banyak jual termometer yang dekat depan dia macam ada bentuk silver, warna silver, kemudian letak kat ketiak kan? Kepit macam tu kan? Sebenarnya dia ada guna sensor. Dia ada sensor di situ sebenarnya untuk mengesan suhu ataupun haba yang dihasilkan lah. Okey. Contoh macam yang tembak dekat kepala yang awak pergi dekat shopping kompleks dan sebagainya, itu digunakan infrared. Cahaya infrared. Okey. Itu tak akan memberi kesan kepada otak kita ke semua, tak ada apa-apa pun. Sebab cahaya infrared tu tak ada tinggi sangat pun sebenarnya. Dia just nak ukur suhu je. Tapi kalau tanya saya, dia tak berapa tepat sebabnya awak letakkan kepala awak terlalu jauh dengan pengesan tu. Sebenarnya jarak dia adalah, yang sebenarnya yang tepat adalah jarak dia adalah 5 cm ke bawah. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 cm. Kalau kepala awak dah jauh sangat dah tu, itu bukan dia ambil suhu badan awak lah. Kalau berbalik kepada soalan Muaz tadi, yang doktor guna tu, itu saya tak pasti doktor guna yang itu lain tu. Dia ada dua, satu termometer makmal, satu termometer klinikal. Yang klinikal tu yang doktor pakai tu, itu bukan, dia berbeza dengan yang makmal punya. Okey, Cik Nizam. Okey, saya tambah sikit. Kalau termometer klinikal dia kecil, suhu dia tak akan sampai 100. Ayolah, okay. Itu yang klinik pakai tu. Itu yang klinik pakai. Kalau termometer makmal dia panjang sampai nombor 100 sebab kita nak ukur suhu didih air. Sebab tu awak tengok dekat doktor dia pergi kecil je. Ada saya dah share dalam video kan. Termometer ada banyak jenis. Termometer klinikal dengan termometer makmal. Lagi soalan lain? Ada soalan lain? Cikgu. Apa saya pernah... Wah, saya tak dengar clear. Kuat sikit. Kejap. Ya. Speaker Muaz tu tak ada kat mulut. Cikgu,
Saya ada satu cerita yang mana bila saya tadika dulu. Apa dia? Cikgu, waktu saya tadika. Lepas tu cikgu ada bagi kita orang termometer yang kecil tu. Yang kecil yang macam biasa orang jual kan. Yang macam yang murah punya. Lepas tu saya letak dalam beg. Lepas tu tiba pecah. Lepas tu saya takut nak bagi cikgu marah. Lepas tu saya kesat dekat saya punya betis ni. Saya kesat kat seluar tu. Sampai sekarang dia ada kesan dia dekat betis saya. 6 tahun saya tanggung. Oh, mak tahu tak ni? Tahu tahun lepas. Habis ada muntah-muntah tak masa tu? Tak tahu? Tak ingat? Okay. Saya tak pastilah, tapi saya rasa mungkin bekas yang awak kesat kat peha awak tu mungkin kesan luka ke apa ke. Tapi sebab kalau nak tahu sama ada seseorang tu terkena kesan daripada merkuri, senang je, dia mesti akan rasa pening-pening, muntah-muntah dan sebagainya lah. Sebenarnya banyak je kes yang berlaku di sekolah-sekolah lain lah sebenarnya. Ada je sekolah menengah yang termometer dia pecah ke dan sebagainya, sebab kita tak boleh buang macam tu saja. Jadi dalam kes Muaz ni saya tak pasti, saya rasa mustahil kot cikgu-cikgu sekolah, cikgu-cikgu tadika gunakan merkuri kot. Mungkin guna termometer biasa rasanya. Okay, so saya endkan kelas kita hari ni . Okay, sebarang soalan nanti boleh PM saya lah sebab dah pukul 9.10. Saya nak bagi ruang dan masa untuk awak siapkan. So saya ingatkan sekali lagi yang paling penting ialah kehadiran pada hari ini. Belum lagi bye-bye. Okey, jadi kehadiran hari ini paling penting dan juga awak boleh tengok, awak boleh backdated kehadiran awak yang sebelum-sebelum ni. Pastikan kehadiran awak. Awak dapat je makluman terus isi kehadiran. Nak buat lepas tu boleh buat. Kerja saya. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Cikgu Nizam kerana join kelas kita dan juga alhamdulillah terima kasih. Tahniah. Okey, terima kasih Cikgu Nizam dan juga terima kasih kepada Cikgu Nizam atas pencerahan dan penerangan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua, sampaikan salam saya pada ibu bapa awak. Terima kasih pada ibu bapa awak bagi awak ruang masa untuk join GM saya, dan saya ingatkan sekali lagi GM kita, kelas kita, PDPR kita seperti di sekolah, sama macam bersemuka. So please duduk proper, pakai pakaian elok ya Haris, Aziz. Tak ada santai-santai macam menyandau dekat tepi, dekat cushion macam tu. Jika awak duduk dalam keadaan yang selesa macam tu, awak pun rasa selesa untuk belajar dengar penjelasan saya. Ini saya tak nak ada yang baring-baring atas katil lah, baring kat sofa dan sebagainya. Dan bila saya dah bagi makluman tu, be ready masuk awal-awal. Masuk awal-awal supaya kelas kita berjalan lancar. Terus Haris Haziq left meeting dah. Kena tegur terus left meeting. Terimalah teguran. Alright, okay. So dengan ini saya sudahi kelas saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.